حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ماذا اشتدى مع الجرى من مهلة بدمي أم هبت الرموم تلقاء كاظمتي وأومض البرق في ظلماء من إرامي فما لعينيك إن كنت كفاها مدى وما لقلبك إن كنت تستفيق يمين أيسر صبؤا والعالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala fi ayatin ukhra innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Wa fi hadis qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال أصحاب رسول الله يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال ما جلس الذكر. وقال في الحديث الآخر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Amma ba'd. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita telah berkumpul dalam majlis yang diberkati dan dimuliakan, yang kita hormati lagi, kita sayangi lagi, kita kasihi Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah, yang kita hormati, kita sayangi, kita muliakan Al-Syekh Aminuddin bin Abdul Rahim Hafizahullah, barisan para asatizah, para alim ulama, para tetamu Allah yang dipilih untuk mengikuti pengajian di sini, santri Manhan Nur. Untuk kali yang kedua ini kita bersama Syekh Aminuddin dalam perbahasan kitab Ta'lim wal Muta'allim fi Tariqit Ta'allum yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarbuji Hafizahullah rahimahullah. Untuk kali yang kedua kalinya. Dan untuk makluman awal kita, pada keesokan harinya majlis penutup akan diakhiri dengan mudawarah khusus bersama Syekh Nuruddin untuk pelengkap. Jadi diminta kepada tetamu minta untuk kita tunggu sampai ke asar sebab pengajian Syekh secara khusus untuk kita melengkapkan perbahasan ta'lim ini setelah asar, insya-Allah. Jadi untuk tidak kita memanjangkan kalam, kita menyerahkan majlis kepada Syekh Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapat kita sekali lagi menyambung pengajian kitab Ta'lim Muta'allim, dan terima kasih kepada Syekhuna Jazakallahu khairan katsira Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin yang memberi peluang untuk saya hadir bagi mengisi program pada petang ini. Dan saya tak tahu dah boleh habis ke tak kitab. Itu bismillah, saya jarang nak baca bismillah. Alhamdulillah ya hari ini kita bijak kalau buat lagu tu wawasan cerah lah masa depan. Jadi ada kitab yang bahas tentang Fatihah, satu jilid terbaik karangan Imam Ibn Ajibah. Ini kurang terbaik ni. Ada lagi satu kitab Fatihah juga, tak silap, Imam Fakhr Razi. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama dulu karang kitab bismillah, alhamdulillah saja mereka boleh menghuraikan dalam majlis yang begitu banyak.
Seorang ulama Azhar dia cerita, salah seorang syekh yang mengajar di Masjid Azhar di pagi hari, dia hurai qad aflahal mu'minun 19 pengajian. Jadi apabila kita bertemu dengan kitab-kitab dan tajuk-tajuk yang dibincangkan oleh ulama, kita dapati bahawasanya nilai kita terlalu kerdil, jauh berbanding dengan mereka. Contoh saya sebut di sini, kita mulakan pengajian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan permulaan dalam Al-Quran, di mana huruf ba itu saja sudah mempunyai 15 makna. Huruf ba di dalam bahasa Arab ada 15 makna. Ada kitab sebut 14, kitab Mu'nil Labib, kitab An-Nahwul Wafi disebut 15 makna. Yang kita tahu ba itu makna dia dengan ba bismillah, dengan nama Allah. Tetapi dalam bahasa Arab ada 15 makna. Dan hasil daripada makna yang begitu banyak, muncul perselisihan pendapat, sehingga ulama fiqh berselisih di dalam menentukan kadar menyapu kepala ketika berwudu. Mazhab Hambali dan Maliki menyatakan ba lizzaidah litta'kid, ba tambahan, ba makna menguatkan, ba makna jami', keseluruhan. Sementara mazhab Syafi'i dengan Hanafi menyatakan ba littab'id, ba makna ba'dha, sebahagian. Perselisihan itu muncul dari ayat yang sama tentang perintah supaya berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila as-salat, ay idza aradtum al-qiyamah ila as-salat, bila kamu hendak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu membasuh muka-muka kamu. Wa aydiyakum ila al-marafiq, dan tangan ke siku. Tangan ke siku itu pula ulama selisih pendapat. Mazhab Syafi'i ila bermakna ma'a, ila al-marafiq ay ma'al marafiq, beserta siku. Kalau sehingga siku tidak sah, mesti dimasukkan siku. Berdasarkan kaedah fiqhiyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dan yang seterusnya, wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kamu menyapu kepala kamu. Indal Malikiyah wal Hanabilah ay wamsahu jami'a ru'usikum, hendaklah kamu menyapu seluruh kepala kamu. Dan inda Syafi'iyah wal Hanafiyah ay wamsahu ba'dha ru'usikum, hendaklah kamu menyapu sebahagian kepala kamu. Bila ditanya kepada ulama Malikiyah dengan Hanabilah, kenapa kamu semua mentafsirkan ba' makna keseluruhan? Kerana ada hadis Nabi SAW ketika berwudu menyapu kepala baginda secara keseluruhan. Bila ditanya ulama Syafi'iyah dengan Hanafiyah, kenapa kamu mentafsirkan kepada makna sebahagian? Kerana ada hadis yang lain, Nabi SAW berwudu menyapu sebahagian kepala baginda dan sebahagian lagi baginda sempurnakan di atas serban baginda. Kesemua ulama tersebut mengambil daripada ayat Quran yang sama dan disokong oleh hadis Nabi SAW. Tetapi muncul dua pendapat daripada 4 mazhab. Kenapa? Kerana berselisih dalam mentafsirkan huruf ba, yang merupakan huruf pertama sebab kita baca Quran. Wahai ulama Syafi'iyah, kenapa kamu tafsirkan ba itu makna sebahagian? Kerana ada syair yang berbunyi, syaribtu bima'il bahri wal bahru malihu, aku meminum air laut dan air laut itu masin. Apakah yang diminum itu seluruh air laut? Tak, teguk apa tu? Buah balik. Mana boleh minum satu laut? Buah bermakna ba'dha al-bahr. Syaribtu bima'il bahri ay syaribtu ba'dha ma'il bahri. Aku meminum sebahagian air laut, secebok seteguk, rasa masin, akhirnya aku keluarkan kembali. Ba' dengan makna sebahagian. Jadi kita orang Melayu tidak mampu untuk memahami huruf ba', melainkan yang telah ditafsirkan oleh ulama
Itu pun ada perselisihan pendapat. Pertama menyatakan ba' lil isti'anah, pendapat kedua kata ba' lil musahabah dan sebagainya. Memperkenalkan bahawasanya kita wajib menjadi yang muqallidin, pengikut kepada ulama. Kerana huruf yang pertama sudah memperkenalkan siapa diri kita. Huruf yang pertama kita baca bismillah sudah memperkenalkan kita tidak mampu untuk membezakan di antara tafsiran tersebut, maka apa lagi yang atas sampai 30 tersebut. Almarhum Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah, dia menyatakan apabila ada orang yang mendakwa mari kita berpegang dengan Quran dan Sunnah, kita tak perlu pegang dengan mazhab-mazhab, dia menyatakan kalimatu haqqin uridu al-batil, kata-kata itu betul tetapi sebenarnya salah. Kenapa? Kerana mengajak orang kepada Quran dan hadis betul, tetapi nak memahami Quran dan hadis bukan tahap orang awam seperti kita. Ia adalah tahap para ulama mujtahid. Lalu kita perlu mengajak manusia berpegang dengan Quran dan hadis menurut kefahaman ulama besar, bukan kefahaman kita. Kalau kita faham, mungkin berbeza dengan fahaman ulama. Sebab itu ada ayat Quran dan hadis yang menyeru kepada berpegang dengan Al-Quran, ada ayat Quran dan hadis yang menyeru berpegang kepada hadis. Tetapi jangan kita lupa ada ayat Quran dan hadis yang menyeru supaya mengikut ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ayat suruh ikut ulama. Tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ulama mentafsirkan ayat itu kepada wajib kepada orang awam seperti kita, dan wajib kepada orang alim yang tidak sampai kepada tahap boleh bermetik hukum daripada Quran dan hadis, wajib bertaqlid mengikut imam mujtahid. Kenapa? Kerana orang yang mendakwa mari kita pegang Quran dan hadis, dia pun ikut hukum dia. Dia sebenarnya tak mengambil hukum secara sendirian dengan Quran dan hadis. Dia sendiri mengikut guru dia. Maka kita juga mengikut guru ulama besar yang sudah meninggalkan karangan yang diiktiraf seluruh dunia, seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seperti Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Baihaqi, dan ulama-ulama besar yang kita pelajari kitab mereka. Jadi kita tengok bismillah saja, huruf pertama sudah memperkenalkan siapa kita. Kenapa? Kita tak tahu, tak pernah ingat 15 makna tu, hafal pun tak pernah, faham pun belum tentu. Bukan tahap kita baca Quran terus ambil hukum. Kita hanya mengambil tafsiran para ulama. Takut kita faham, silap. Sekadar kita punya kekuatan di sudut bahasa, kehebatan di sudut grammar, di sudut nahwu saraf, belum menjamin kita boleh faham seperti mana kefahaman para ulama. Sebab itu manusia yang semakin dia belajar, dia semakin mengenali kejahilan dirinya dan perlu dia menjadi orang yang mengikut alim ulama. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kullama addabani ad-dahr wa arani naqsa aqli wa idza mazdadtu ilman zadani ilman bijahli. Wa idza mazdadtu ilman, apabila ilmu aku bertambah, zadani ilman bijahli, aku merasa semakin jahil. Semakin aku belajar, aku mengenali bahawa diriku semakin jahil, kerana semakin banyak ilmu baru yang aku temui yang belum aku ketahui sebelum ini. Jadi huruf yang pertama ba pada Bismillahirrahmanirrahim itu sudah memperkenalkan bahawa kita orang biasa yang tidak tahu membezakan yang mana ba makna yang pertama, yang mana makna yang ke-10, yang mana makna yang ke-15. Dan daripada huruf yang sama sudah muncul dua pendapat, dan mustahil dalam masalah forong kita nak menyatukan hanya dengan satu pendapat. Contoh yang kedua, Allah berfirman dalam ayat tentang iddah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan isteri-isteri yang dicerai oleh suami mereka hendaklah mereka menanti tempoh masa iddah selama 3 quru. Isteri-isteri yang dicerai oleh suami mereka dalam keadaan isteri itu masih didatangi haid, maka hendaklah mereka menanti selama 3 quru.
Wal quru' jam'u qur'in. Quru' itu jamak taksir kepada qur'in. Qur'in dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna pertama suci, at-tuhur, makna yang kedua haid. Dan daripada makna suci itulah dipegang oleh tiga mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Daripada makna haid diambil oleh satu mazhab iaitu Hanafi. Dan perselisihan itu bukan sahaja berlaku di kalangan ulama empat mazhab, tetapi sudah berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ulama empat mazhab hanya mengulangi perselisihan yang sudah berlaku di kalangan para sahabat. Maka ada orang yang kata al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu, tidak akan berbilang-bilang. Kebenaran hanya kita pegang satu ayat Quran, hadis kata sedemikian, ini benar, tak boleh tolak. Daripada ayat yang sama muncul dua kebenaran. Kerana perkataan qur', kedua-duanya betul tafsiran tersebut. Dan dipegang oleh ulama-ulama mazhab, maka kedua-dua tafsiran itu betul, keempat-empat mazhab itu betul. Kita nak tahu hakikat yang sebenar-benar, yang mana betul, yang mana salah di akhirat kelak. Di dunia kedua-duanya betul. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Barang siapa yang berijtihad betul dapat dua pahala. Kalau tidak betul dapat satu pahala. Bila kita ketahui ijtihad itu betul atau salah, akhirat kelak. Di dunia kita iktiraf, ulama-ulama besar yang diiktiraf yang mu'tabar itu kesemuanya betul. Cuma kecenderungan orang awam kadang-kadang kepada jumhur, kebanyakan ulama, kadang-kadang kepada sebahagian kecil daripada ulama. Dalam pendapat tersebut, dalam pendapat tiga kali suci itu dipegang oleh tiga mazhab. Dan itulah yang dipakai oleh mazhab ulama Syafi'iyah. Itu contoh bagaimana ayat Quran yang sama sudah menyebabkan muncul dua pendapat, dan kedua-duanya adalah betul. Kerana quru' tidak boleh diterjemahkan kepada satu makna, tetapi kedua-dua makna. Daripada dua contoh yang kita sebutkan tadi, kita dapati bahawasanya perselisihan yang dibawa oleh ulama empat mazhab kita bukan adalah perselisihan berdasarkan hawa nafsu, bukan perselisihan berdasarkan emosi dan perasaan, tetapi berdasarkan kepada hujah yang mendalam. Dan apabila diteliti, hujah-hujah yang mereka gunakan adalah hujah yang berpandukan kepada ayat Quran dan hadis. Cuma cara memahaminya berbeza, cara istinbat hukum itu berbeza. Ada yang pakai istiqra', ada yang pakai istihsan, ada yang pakai istishab, ada yang pakai amal ahli Madinah. Walaupun pada asasnya Quran, sunnah, ijma', qiyas, tetapi ada yang diambil secara berdasarkan kepada faktor-faktor yang lain yang kita temui dalam ilmu yang mereka tinggalkan. Jadi kalau ada orang kata mari kita pegang dengan Quran hadis, tak usah pegang dengan mazhab-mazhab, mazhab imam-imam mazhab tidak maksud, kita katakan kepada dia, kamu juga tidak maksud. Lebih baik kita fahaman, kita mengikut Quran dan hadis menurut kefahaman ulama besar, daripada kita ikut Quran hadis menurut kefahaman kita, ada ataupun menurut kefahaman sebahagian ulama yang jauh kadar mereka berbanding dengan ulama-ulama besar. Contoh lebih mudah, ulama-ulama besar yang diiktiraf dunia, mereka masih berpegang dengan mazhab-mazhab tertentu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar dalam bidang hadis, kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, antara kitab Syarah Bukhari yang terkenal di dunia. Al-Imam Qustullani, pengarang kitab Irsyadus Sari fi Syarah Sahih Bukhari, antara kitab yang terkenal di dunia. Al-Imam Badruddin Al-Aini, pengarang kitab Umdatul Qari fi Syarah Sahih Bukhari 20 juzuk, antara kitab yang terkenal di dunia. Mereka masih menjadi pengikut kepada salah satu mazhab yang empat. Al-Hafidh Ibn Hajar ikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Al-Imam Qustullani, mazhab Syafi'i. Imam Badruddin Al-Aini, mazhab Hanafi. Imam Suyuti, mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi, mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh ulama besar yang alim Quran dan hadis, mereka masih terikat dengan mazhab tertentu. Akidah mereka Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, dan fiqh mereka menurut salah satu, menjadi muqallid, pengikut kepada salah satu mazhab yang empat.
Jadi tokoh ulama besar yang mengarang, yang meninggalkan puluhan ratusan jilid kitab, masih menjadi pengikut mazhab tertentu. Imam Nawawi, tidak ada orang boleh menafikan kealiman Imam Nawawi. Meninggalkan kitab Rawdatul Talibin 8 jilid pada 10 jilid pada. Meninggalkan kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, disambung oleh Imam Subki, disambung oleh Syekh Muhammad Najib Al-Mutai'ib, berjumlah 23 jilid. Imam Nawawi meninggalkan kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Ustadzul Arifi, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Banyak karangan Imam Nawawi yang terkenal. Dan di antara syarah beliau yang terkenal ialah syarah Sahih Muslim lil Imam Nawawi. Beliau tokoh hadis, beliau tokoh fiqh, beliau tokoh tasawuf dan sebagainya. Beliau masih menjadi pengikut mazhab Syafi'i. Kemunculan sebahagian daripada mereka yang terkenal dalam masyarakat, yang kadang-kadang dianggap pakar dalam bidang hadis, tetapi mereka tidak mampu untuk menyusun dan mengarang kitab seumpama tokoh-tokoh yang kita sebutkan. Tetapi kadang-kadang mereka menyatakan kita tak perlu terikat dengan mazhab-mazhab tertentu, al-madhabiyah, tak perlu terikat dengan mazhab, kita terus pegang dengan Quran dan hadis. Kadang-kadang cara mereka faham tidak seperti mana yang dipahami oleh para ulama besar. Satu contoh yang boleh saya sebut, ada seorang penulis yang tunjuk kepada saya dalam satu tulisan. Dia kata malam Jumaat tak boleh baca Yasin. Dalilnya hadis Imam Muslim, la taqussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan kamu khususkan malam Jumaat dengan qiyam daripada malam-malam yang lain. Dia terjemah kata dengan beribadat. Jangan khususkan ibadat-ibadat tertentu pada malam Jumaat. Ini hadis sahih Muslim melarang mengkhususkan. Apabila kita pelajari hadis tersebut menurut kefahaman ulama-ulama besar, mereka menyatakan qiyam di situ makna sembahyang. Bi qiyamin min bainil layali, ay bi salatin min bainil layali. Jangan hanya mengkhususkan malam Jumaat sembahyang sunat, qiyamul lail, 6 malam lagi tak bangun. Itu maksud hadis ini. Tak boleh mengkhususkan malam Jumaat dengan sembahyang. Begitu juga tak boleh mengkhususkan siang Jumaat dengan puasa sunat. 6 hari lagi tak puasa, puasa hari hanya sunat, hanya hari Jumaat, makruh hukumnya. Tapi mereka mentafsirkan kepada makna beribadat dengan arti baca Yasin Jumaat pun tak boleh kerana dia termasuk dalam ibadat. Daripada mana tafsiran diambil kata qiyam itu makna sembahyang? Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, qumil laila illa qalila. Qumil lail ay salli bil lail. Qum dengan arti sembahyang. Dalam tafsirul Jalalain disebut qum ay salli. Dalam ilmu balaghah ada itlaqul juz'i wa iradatil kulli. Digunakan sebahagian dikehendaki keseluruhan. Rukun sembahyang ada pendapat kata 13, 14, 17, 18, 19, 20 dan sebagainya. Tapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, rukun sembahyang ada 13. Salah satu dari rukun sembahyang adalah qiyam, berdiri. Berdiri itu salah satu rukun. Adalah bagi lagi 12. Apabila disebut qum, naklah kamu berdiri, bukan berarti bangun tengah malam berdiri terbaca. Dah. Nak dimasukkan itu ialah sembahyang dan digunakan berdiri kerana berdiri salah satu rukun yang penting dalam sembahyang. Jadi qum di sini ada lafaz yang makna berdiri tapi ditafsirkan kepada keseluruhan rukun dalam sembahyang bermula daripada takbir sampai kepada salam. Dan penggunaan sedemikian digunakan dalam bahasa Malaysia. Kita ajak pergi rumah orang, pergi rumah kita kata, jom pergi rumah saya, pergi makan nasi rumah saya. Kau tu boleh ikut pergi. Kita pergi hidang nasi, hidang lauk. Dia rasa tangan, dia makan nasi tak berubah lauk. Kita tanya dia, kenapa makan nasi tak berubah lauk? Dia kata ajak makan nasi, ya lauk tak ajak. Saya betul bendu, orang kata makan nasi, saya pun makan nasi ya. Itu nama dia itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Guna nasi tapi dikenaki segala yang dihidangkan di hadapan nasi boleh telan belakang. Jom pergi rumah saya makan laksa. Dia ambil laksa pun makan, kuah tak pun
Perencah-perencah dia tak buh. Kenapa tak buh? Ajak makan laksa, sebut pun laksa. Oh tak sebut laksa, kuah apa semua tu. Tu nama dia itlaqul juz'i wa guna sebahagian dikehendaki keseluruhan. Bahasa Malaysia pun dah guna. Al-Quran pun guna sedemikian. Kadang-kadang digunakan keseluruhan, dikehendaki sebahagian. Quran kata yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq hadar al-maut. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka meletakkan jari mereka ke dalam telinga. Mana ada orang buat satu jari dalam telinga? Asabi' usbu' bermakna anamil, unmulah hujung saja. Guna keseluruhan dimaksudkan sebahagian. Ada sebaliknya, guna sebahagian dikehendaki keseluruhan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah kamu menghadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah. Wajah di sini iaitu diri kamu. Itlaqul wajhi wa iradatiz zat, dikehendaki diri kamu. Kalau semayang muka telah belah qiblat, badan telah belah lain, tak sah. Maksud muka sini keseluruhan. Kullu syai'in halikun illa wajha, ay zatahu, menurut pendapat sebagian ulama. Jadi penggunaan itu ada di dalam Al-Quran. Guna keseluruhan dikehendaki sebahagian dikehendaki keseluruhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, qumil laila ay salli bil lail. Guna berdiri, tapi dikehendaki berdiri itu adalah sembahyang bermula daripada takbir niat sampai kepada salat. Mana bukti kata tidak melarang? Hadis itu tidak melarang kepada ibadat yang lain. Buktinya ada hadis yang berbunyi sallu alaihi aksiru minas salati wassalamu alaihi fil lailatul gharra wal yaumil azhar. Perbanyakkan salawat dan salam ke atasku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Kalau hadis ni maksud seluruh ibadat khusus tak boleh. Baca salawat juga tak boleh pada Jumaat. Baca salawat juga tak boleh hari Jumaat. Tetapi ada hadis yang menuntut kita perbanyakkan salawat dan salam. Berarti hadis ini bukan masuk ke seluruh ibadat. Dan begitu juga hadis yang menyatakan sunat baca malam Jumaat menurut Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, menurut Imam Suyuti dalam Al-Lum'ah fi Khasa'is Al-Jum'ah, menurut Imam Al-Asfahani dan sebagainya. Oh, ada orang kata ni hadis palsu, ada orang kata ni hadis dhaif. Hadis palsu bukan berarti ijma' ulama ianya palsu. Ada seorang penulis dia tulis, dia kata hadis ni palsu menurut siapa? Menurut Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Orang melihat tulisan itu, saya kata kepada dia, suatu saya belajar dulu, ada 3 jilid kitab hadis palsu kalangan Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Imam Suyuti ketika menyokong hadis tentang sembahyang tasbih, dia menyatakan hadis itu hadis hasan. Dan bila orang kata bahawasanya sembahyang tasbih itu adalah hadis palsu, antara ulama yang menyatakan hadis palsu adalah Ibn Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Dia menyatakan bahawa dalam kitab Nukatul Azkar disebutkan bahawasanya Imam Ibn Jauzi minal mutasahin fi hukm al-hadis bil wad'i, di antara ulama yang dikenali sebagai orang yang mempermudahkan dalam menghukum hadis sebagai Quran sebagai palsu. Kadang-kadang hadis itu tidak palsu di sisi ulama yang lain, palsu di sisi Ibn Jauzi rahimahullah. Sebagai contoh hadis tentang sembahyang tasbih, Ibn Jauzi kata ini hadis palsu, tapi kebanyakan ulama lain kata tidak palsu. Jadi apabila seseorang itu menyatakan hadis yang palsu, belum tentu palsu menurut ulama yang lain. Palsu di sisi Ibn Jauzi, tapi tidak palsu di sisi Imam Suyuti, tidak palsu di sisi Imam Baihaqi, tidak palsu di sisi imam yang lain. Maka itu pendapat yang boleh dikatakan bukan sepakat ulama menyatakan ianya palsu. Kemudian ia bertanya dengan hadis sahih itu ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Jadi nak memahami Quran dan hadis bukan tahap kita orang biasa. Tafsiran tersebut perlu kepada huraian para alim ulama. Sebab itu pengajian yang kita tuntut apabila kita belajar, ada 2 jenis ilmu yang perlu kita dapatkan. Satu, ilmu secara berhadapan dengan guru. Satu lagi, ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung.
Bagaimanakah ilmu dengan ketika berhadapan dengan guru? Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajar dengan menggunakan pen. Ada pen yang kita catat. Itu ilmu kasbi namanya, ilmu yang dapat secara usaha berhadapan dengan guru. Ulama kata, qayyid al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu umpama binatang buruan, dan menulis ilmu itu adalah pengikat kepada binatang buruan itu supaya tidak lari. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah binatang yang kamu buru itu dengan tali yang kukuh, tali yang kuat. Ilmu itu umpama binatang buruan. Ada ilmu yang kita dapat melalui berhadapan dengan guru. Guru cakap, kita catat. Buka kitab jumpa, kita catat. Kita hafal, kita simpan maklumat itu. Ada ilmu yang dapat melalui amalan. Dalilnya ayat setelah itu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladhi 'allama bil qalam, ilmu secara usaha. 'allamal insana ma lam ya'lam, ilmu yang Allah. Ilmu yang secara usaha melalui kehadiran kita ke majlis ilmu. Ilmu yang Allah bagi melalui amalan dan akhlak yang kita tingkatkan. Dalil dalam Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah bagi ilmu kepada kamu. Ayat yang terpanjang dalam Quran, ayat tentang hutang di dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adli. Di hujungnya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah bagi ilmu kepada kamu. Dalilnya ayat dalam suratul Kahfi, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kami ajar kepada dia dari sisi kami akan ilmu. Jadi ada ilmu yang dapat melalui cikgu, dapat melalui guru. Ada ilmu yang dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dapat yang sederhana, kadang-kadang ilmu yang akan datang. Kadang-kadang ilmu yang tersirat di sebalik diri seseorang. Dalam kitab ini kita akan jumpa bagaimana pertemuan, bagaimana nama seorang ulama namanya Imam Muhammad ibn Hasan. Satu masa Imam Muhammad ibn Hasan duduk dengan Imam Syafi'i di dalam Masjidil Haram. Masuk seorang lelaki daripada pintu masjid. Lalu salah seorang daripada mereka berdua disoal, apakah pekerjaan lelaki yang masuk daripada pintu masjid itu? Salah seorang menyatakan pekerjaannya adalah najjar, tukang kayu. Yang seorang lagi kata, pekerjaannya bagi saya, pekerjaannya adalah haddad dan tukang besi. Untuk mendapat kepastian jawapan siapakah yang betul di antara dua ulama besar tersebut, maka orang yang mendengar jawapan mereka berdua berlari kepada orang yang masuk daripada keluar Masjidil Haram ke dalam Masjidil Haram dan tahan dia di pertengahan jalan. Lalu dia bertanya, kamu kerja apa? Jawab lelaki itu, kuntu najjaran wa ana al-yawma haddadan. Wa ana al-yawma haddadan. Dulu aku kerja tukang kayu, sekarang aku tukar kerja, aku jadi tukang besi. Jawapan kedua-dua ulama tersebut tepat kepada lelaki itu. Siapa yang beritahu kepada Imam Syafi'i? Siapa yang beritahu kepada Imam Muhammad ibn Hasan? Ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tahap kita. Kita tengok duit, kita kenal. Tengok duit, kita kenal. Tengok roti canai, kita kenal. Ini roti canai kemarin ke apa ni? Tengok orang, kita tak kenal. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu yang bukan saja telah berlaku, tetapi yang akan datang. Ada yang Allah Ta'ala bagi kepakaran dalam takwil mimpi. Antara ulama yang terkenal dalam takwil mimpi, Imam Ibn Sirin, Imam Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Dua orang ulama itu karang kitab tajuk dia Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Seorang lelaki mai jumpa Imam Ibn Sirin, dia kata, saya bermimpi azan, dengar azan. Imam Ibn Sirin kata,
kamu ni tak lama lagi pergi ke Mekah buat haji. Main seorang lagi tanya soalan yang sama dalam waktu yang berbeza. Saya mimpi dengar azan. Imam sini kata kamu tak lama kena tangkap masuk lokal, jadi banduan dalam penjara. Kemudian orang tanya Imam Ibn Sirin, kenapa Tuhan memberikan tafsiran yang berbeza daripada soalan yang sama? Dia menyatakan, sewaktu lelaki yang pertama datang bertanya soalan didengar azan, aku dapati dia seorang yang wajahnya berseri, wajah orang yang saleh, wajah orang yang baik. Ketika itu Allah bagi ilham kepada aku ayat tentang haji. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أي أذن, azan, azin ala nadi, panggillah orang ramai untuk melaksanakan haji. Maka muncul ayat itu di benak, di pemikiran aku, maka aku mentafsirkan dia akan dapat pergi haji. Mai orang yang kedua, aku tengok wajah dia wajah pencuri, wajah yang tidak bagus, tidak ada cahaya keislaman di wajah, cahaya orang saleh tidak ada di wajahnya. Ketika itu Allah bagi kepada aku ilham ayat Quran dalam surah Yusuf, fa'adzana mu'adzinun, tentang cerita kecurian. Akhirnya aku tafsir dia akan jadi pencuri masuk lokal. Dua-dua tafsiran itu. Jadi ada ilmu yang dapat melalui pengajian, hafal Quran, hafal hadis, dapat. Tetapi ketika nak menjawab sesuatu fatwa dan permasalahan, kadang-kadang dijawab dengan ilham daripada Allah berdasarkan kesesuaian orang yang memberikan soalan. Zaman Nabi SAW sendiri, Rasulullah ditanya soalan yang sama. Ya Rasulullah ditanya tentang satu soalan, ayyul a'mali afdal, apakah amalan yang paling afdal? Rasulullah jawab dengan jawapan yang berbeza menurut kesesuaian orang yang menyoal, sehingga muncul satu kitab hadis nama dan min sifatid da'iyah mura'atu ahwalil mukhatabin. Di antara sifat pendakwah itu menjaga, memelihara keadaan orang yang ditujukan cakap. Soalan yang sama, jawapan yang berbeza. Ayyul a'mali afdal? As-salatu fi awwali waqtiha, sembahyang di awal waktu. Maksudnya kawan ni jenis sembahyang sayur. Ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal? Birrul walidain. Tiba-tiba dia bukan ada ni kurang sopan dengan mak ayah dia. Jadi Rasulullah memberi jawapan yang berbeza menurut keadaan orang yang menyoal. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah dihadiri oleh seorang yang bertanya, wahai Tuan Imam, apa hukum seorang suami mencium istrinya di siang hari pada bulan Ramadan? Macam ini kata haram. Beberapa lama datang lelaki yang lain memberikan soalan yang sama, Imam Syafi'i kata makruh. Orang protes Imam Syafi'i, apa soalan yang sama jawapan berbeza? Imam Syafi'i kata, orang yang pertama orang muda baru kahwin di bulan Syaban, kalau aku abang kata halus takut terlanjur api kulit. Akhirnya aku kata haram kerana tak sesuai dengan dia fatwa yang lain. Yang kedua, orang yang sudah tua, sudah lama berkahwin, orang tua dah, aku jawab makruh kerana sesuai dengan dia. Jadi soalan yang sama daripada individu yang berbeza diberikan jawapan yang berbeza. Daripada manakah jawapan itu? Bukan takat ilmu yang dipelajari, tapi ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah didatangi oleh seorang perempuan bawa sebiji buah apple. Suara oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ambil buah apple itu tanpa bercakap dengan perempuan tersebut, minta pisau, dia belah buah apple itu, dia bagi balik kepada perempuan itu. Perempuan itu kata terima kasih balik. Orang tanya Imam Abu Hanifah, apa maksud perempuan tadi datang bagi buah apple tapi tak makan? Kita kalau orang bagi, kita terlatui. Kita orang main buah apple sebiji, awak bagi mainlah sekilo ke 10 kilo. Kita tanya lagi tu. Imam Abu Hanifah tak perlu tanya kenapa awak main sebiji, apa tujuan datang, tetapi memada dia ambil buah apple tersebut, dia lihat dan dia belah, dia bagi balik. Lalu Imam Hanifah jawab, perempuan tadi datang bertemu aku nak bertanya satu soalan, iaitu sekiranya seorang perempuan didatangi haid, kemudian haidnya telah pun berakhir, cuma warnanya masih ada sikit-sikit lagi, macam mana warna kulit apple ini. Apple kan ada kuning, dia ada merah. Apakah dia boleh mandi wajib dan boleh terus mendirikan sembahyang kerana haid dia sudah pun kering, cuma masih ada sikit-sikit seperti warna kulit apple? Lalu aku menjawab, tak boleh mandi melainkan setelah menjadi warna isi apple.
Dia belah bagi kamu tak boleh mandi jadi bersih. Tak mau tampung-tampung macam kulit, mau macam isi. Masa dia tak ada merah tu masa tu baru pun boleh mandi sembahyang. Soalan kulit apple, jawapan isi apple. Kita bagi apple, kita telan. Ada seorang lagi yang tanya Imam Abu Hanifah. Wazan tak mengaji lah kita tak habis lah Ustaz ni main-main. Kau nak boleh kami nak mengaji kitab. Tak apalah, kita khatam setelah 14 tahun. Mai seorang lagi, dia kata, wahai Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah ke Imam lain, salah seorang pada mazhab 4, Imam mazhab 4. Kaldai saya hilang, tolong bagi fatwa, tengok duk tak mana. Tu dia kaldai hilang, orang pergi cari ahli dia. Dia pergi cari tok guru nak fatwa. Kaldai saya hilang, duk tak mana. Imam kata, kamu balik minum minyak zaitun banyak-banyak. Dia arahan ulama dia terus baik, tak cakap banyak. Dia pun minum sakit perut. Minyak zaitun ni kalau makan secancar tak apa lagi. Buh tengah botol dia bola api tanah. Sakit perut. Ishal masyarakat kata. Ishal ni mana nak cirit-cirit, akhirnya dia lari ke tanah. Jumpa kali dia di tepi tanah. Imam bagi fatwa minum minyak zaitun, dia pun tak tahu apa pasal. Rupanya imam tu Allah Ta'ala bagi ilham, kalau minum minyak zaitun mesti jumpa kaldai. Rupanya dia nak buang yang besar, dia tengok kaldai dia tunggu tepi tanah. Imam Ahmad Ibn Hanbal, seorang lelaki pergi mengadu kepada Imam Ahmad, wahai tuan imam, ada seorang lelaki dirasuk oleh hantu. Hantu ni, bahasa sini kata hantu kan. Ada seorang cikgu pergi berjalan dengan saya. Dia kata, saya bahasa Arab boleh ke Ustaz? Taklah banyak, 3. Saya hafal lah. Saya bukan bidang bahasa Arab, tapi saya dengar Ustaz mengajar Arab, saya nampak saya pun mengerti juga bahasa Arab. Saya kata, cuba sebut apa pula? Dia kata, wahid 1, hajar batu, syaitan hantu. Pandai dia buat pantun. Semua tu belakang. Macam mana boleh cerita tu Orang mahabak Imam Ahmad bin Hanbal, wahai imam, ada seorang dirasuk jin. Seorang sakit dirasuk jin. Imam Abu Hanifah kata, Imam Ahmad bin Hanbal kata, ambil kasut aku, pergi kepada jin tu, ancam kepada dia. Imam Ahmad pesan kepada kamu, hendaklah kamu keluar. Kalau kamu tak keluar, aku akan pukul kamu dengan kasut Imam Ahmad. Jin tu minta maaf, minta ampun, menjerit, takut, lari keluar, sembuh lelaki tu. Kawan yang bawa kasut tadi tapi bagi ke Imam Ahmad balik, simpan kasut tu. Hantu lari, kasut boleh ke dia. Sampai mati Imam Ahmad. Setelah beberapa tahun Imam Ahmad mati, ada orang yang lain dia rasuk hantu. Orang pergi beritahu kepada dia, no, kawan lu kena rasuk dengan hantu, jin masuk dalam badan dia. Dia bawa kasut tu, hang keluar tak keluar, aku katuk kasut ni. Jin tu kata, hang bukan tuan kasut, aku lari tu pasal takut kat tuan kasut. Ni tuan kasut dah mati dah, hang bukan tuan kasut. Aku tak mau keluar. Pasal apa? Pasal tuan dia berbeza. Dia faham kata hantu tu lari takut ke kasut. Rupanya hantu tu lari takut kepada tuan kasut. Jadi dia simpan kasut tu dengan harapan, aku nak berubat orang dengan kasut ni. Kerana setiap hantu akan takut dengan kasut ni. Padahal hantu tak takut dengan kasut, takut kat tuan kasut lah. Dia ada berasa kasut tu yang menyebabkan hantu takut. Hantu gelap, hantu kata aku tak takut ke hang. Pasal tuan hantu, tuan kasut yang sebenar dah meninggal. Hang ni tuan yang palsu, hantu pemainnya. Jadi kisah-kisah ulama yang kita pelajari mendapati bahawasanya ada di kalangan mereka bukan fatwa mereka berdasarkan kepada ilmu yang mereka belajar semata-mata. Imam Malik diberi gelaran Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Satu masa seorang hamba Allah memandikan mayat. Ketika dia menggosok dekat dengan paha, silap perempuan, dia kata mayat ni ataupun kemaluan perempuan ni sudah berapa kali dia berzina. Dengan kata-kata yang kuat keluar daripada mulut dia,
Ketika itu tangannya melekat di paha perempuan tersebut. Tangan tak boleh keluar. Lalu orang kata kepada dia panggil begitu kepada orang dalam rumah di luar, ini tangan saya lekat di paha si mati, saya tak boleh cabut. Macam mana nak buat? Heboh ketika itu masyarakat yang datang menziarahi si mati. Lalu mereka berbincang bagaimana nak selesaikan masalah. Ada orang kata kerat tangannya, tanam mayat dengan tangannya. Ada orang kata potong paha si mati, buat naik tangannya. Lalu diceritakan, dikatakan tak boleh sebab akan menyebabkan kecacatan sama ada kepada si mati ataupun kepada orang yang masih hidup. Dalam perbincangan tidak ada penyelesaian, lalu didatangkan Imam Malik. Imam Malik bertanya, kemungkinan kamu sudah mengeluarkan satu kata-kata dan tuduhan yang salah kepada diri perempuan ini ketika kamu sedang menggosok pahanya. Dia kata, ya saya ada kata sesuatu. Apa kamu kata? Saya telah menuduh dia berzina dengan mulut saya. Berarti kamu telah menuduh orang berzina tanpa saksi. Kamu telah melakukan satu kesalahan. Maka nak menyelesaikan masalah tangan kamu yang melekat di paha perempuan tersebut, kamu hendaklah dihukum qazaf 80 khatan. Lalu dia dengan fatwa Imam Malik dipukul si mati yang tukang mandi mayat tadi sebanyak 80 khatan. Habis 80 khatan. Pukulan yang ke-79 masih tangan dia melekat. Ke-80 tangan dia tercabut, terangkat daripada paha si mati. Mulai hari itu dikatakan la yufta wa malikun bil Madinah. Tidak boleh dikeluarkan fatwa selagi Imam Malik berada di Madinah, kerana Imam Malik mengeluarkan fatwa bukan sahaja daripada ilmu yang dipelajari tetapi ilham yang tepat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga cerita dalam kitab Al-Mukhtar fi Nawadir al-Arab. Seorang tukang mandi mayat ditanya, semenjak kamu mandi mayat daripada dulu sampai sekarang, dulu, kini dan selamanya, apakah perkara pelik yang kamu jumpa? Dia kata, saya jumpa perkara pelik di mana seorang hamba Allah lelaki datang mencari saya daripada hujung kampung. Saya tak kenal dia. Dia tanya orang di mana rumah si fulan bin si fulan tukang mandi mayat. Dia pun memperkenalkan saya. Dia datang ketuk rumah saya bagi salam. Kemudian dia tanya, tuan pandai mandi mayat? Biasa mandi mayat? Ya. Di mana? Di kawasan ini. Boleh tak ikut saya? Saya ada satu hajat kepada tuan. Boleh? Silakan kita pergi bersama. Pergilah saya dengan orang yang datang menjemput saya sampai di pintu rumah. Dia kata, tunggu di pintu rumah saya. Saya nak masuk dalam rumah saya. Tuan tolong tunggu di sini di pintu saya. Dia pun masuk. Setelah dia masuk beberapa minit, istrinya menangis dan keluar bertanya kepada lelaki yang menunggu di pintu tadi, tuankah yang pandai mandi mayat? Ya, saya. Suami saya yang membawa tuan tadi telah pun meninggal dunia, dan sila masuk mandi mayat suami saya. Dia tahu bila nak mati, dia dipanggil siap tukang mandi mayat. Saya pun terkejut dengan apa yang berlaku dan hairan dengan kehebatan yang Allah bagi. Dia boleh tahu tarikh berapa bulan dia akan mati. Dia boleh panggil tukang mandi mayat saya siap. Saya pun masuk mandi mayat dan sampai selesai sembahyang dan dikebumikan. Apabila saya nak pulang, isterinya berkata kepada saya, isteri tuan pandai tak mandi mayat? Ya, pandai. Tolong panggil isteri mayat pula. Saya nak jumpa. Dia pun balik ambil isteri dia, mai sampai rumah, bini pula mati. Isteri dia mandi mayat bini dia. Suami mandi mayat suami dia, isteri mandi mayat isteri. Sehidup semati. Sehidup semati. Kita hanya berjanji sehidup semati. Mati salah seorang, aku tak mau ikutlah. Cerita-cerita sedemikian memperkenalkan kepada kita bahawasanya ada ilmu yang kita dapat melalui tuntutan kita dalam majlis ilmu. Tetapi ada lagi satu ilmu yang bukan semua orang dapat, ilmu yang Allah Ta'ala bagi ilham yang betul dan ilham yang tepat. Macam mana nak dapat ilmu yang kedua itu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Macam mana nak dapat yang ilmu yang kedua? Man 'amila bima 'alima awrathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang telah diketahui, Allah wariskan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Allah pusakakan, Allah berikan dalam bentuk pusaka. Apa makna pusaka? Pusaka ilmu yang kita terima
tanpa perlu kita berpenat lelah, seperti mana harta pusaka yang kita terima apabila bapa kita meninggal, kita terus menerima harta pusaka, sedangkan yang berpenat lelah mencari harta ialah bapa kita. Bapa kita beli tanah, bapa kita dah memiliki kenderaan, bapa kita memiliki emas dan perak, bapa kita memiliki wang dalam bank. Bila dia mati, kita hanya perlu menerima terus. Nama dia harta pusaka. Harta yang dapat disebabkan kematian pemilik dia pindah belakang kita. Ilmu pun sama, ada ilmu namanya ilmu wirasah. Ilmu yang diberi secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang man 'amila bima 'alima, yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Jadi kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim untuk kita belajar adab-adab ilmu, supaya bukan sahaja ilmu yang kita dapat merupakan ilmu yang kita dapat daripada guru. Kadang-kadang ilmu itu kita dapat melalui ilham daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita kenali antara kebenaran dan kebatilan. Dalam Quran ada satu surah nama Suratul Furqan, surah yang membezakan antara benar dan salah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu gelarannya Al-Faruq, Umar Al-Faruq, Umar yang banyak membezakan antara benar dan salah. Jadi Quran sebut in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Jika kamu bertakwa pada Allah, Allah jadikan bagi kamu furqan, pembeza. Yang mana ajaran yang betul, yang mana ajaran yang salah, yang mana manusia kumpulan yang betul, macam mana kumpulan yang salah, yang mana wirid yang betul, yang mana wirid yang salah, yang mana bacaan yang betul, yang mana bacaan yang salah. Kita hari ini kadang-kadang kita baca Quran pun banyak yang salah ni. Jadi bila kita bertakwa, kita akan kenali kesalahan itu dan kita perbaiki kesalahan itu. Orang Kedah baca Quran, orang Perlis baca Quran, beza. Orang Thailand baca Quran, beza. Orang Kedah, wa ma adrakamu, pi sikit atas, wa ma adrakamu, pi mana lama tak jumpa, wa ma adrakamu. Tu orang belah tu, belah Langkawi, belah Kuala Perlis. Orang belah Ustaz, di mana lama tak jumpa, wa ma adrakamu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Dia pilih gua tu. Pi tu belah Bangkok, belah apa haknya, dia jadi kolej lah. Wa ma adraka ma, bismillahirrahmanirrahim. Ada ma, ada mu, ada ma. Mana tu betul? Kenapa tadahkan tu Arab? Kenapa berdepan dengan tu Arab? Tu Arab kata betul yang ni. Quran kita masih lagi ada kekurangan-kekurangan. Apalagi yang lain. Kita baca Quran dulu pelik jalabi, pelik faham pun saya betul tahu. Jadi kita mau wajburni yang kita baca ketika doa antara dua sujud, tampungkan kekurangan saya itu. Maksudnya kekurangan-kekurangan yang masih banyak wujud pada diri kita, kita pelajari dan kenali, kemudian kita tingkatkan. Itu di antara yang perlu kita kenali. Jadi ada ilmu yang dapat melalui cikgu, ada ilmu yang dapat melalui cikgu ni bukan dekat orang Islam, orang kafir pun dapat. Orang kafir mengaji dalam ilmu keduniaan mereka. Orang ahli akademik yang mengaji dalam ilmu akademik mereka, matematik, sains, geografi, cikgu banyak ingat boleh jawab dalam Pak Islam. Tapi ilmu yang merupakan ilham yang tepat, yang menjadikan seseorang berada dalam jalan iman dan istiqamah, hanya diberikan kepada in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hanya diberikan kepada orang yang in tattaqullaha, jikalau kamu jadi orang yang bertakwa, buat benda yang Allah suruh, tinggi yang Allah larang, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan kamu mengenali perbezaan antara kebatilan, kebenaran dan kebatilan. Kadang-kadang Allah menyatakan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi dengan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jadikan jalan penyelesaian terhadap apa yang kita hadapi dan kurniakan rezeki dari sumber yang kita tidak sangkai. Seorang sahabat pergi mengadu, ya Rasulullah, anak saya kena tangkap,
ditangkap oleh musuh. Tolong bagikan jalan penyelesaian kepada saya. Anak saya keluar mungkin dalam peperangan dan sebagainya, sedang ditawan oleh musuh. Nabi SAW pesan dua perkara. Ittaqillah wa akthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbanyakkan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, atau la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu dia pulang, dia buat apa yang Allah suruh, tinggal yang larang dia ulang wirid tersebut sebanyak-banyaknya sampai satu saat anaknya yang ditawan musuh tadi pulang. Bukan sahaja pulang, membawa 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harga RM5,000, 100 ekor setengah juta ringgit Malaysia, RM500,000. Dia pulang sebagai orang yang selamat dan bebas daripada musuh, daripada tawanan musuh, serta membawa harta ratusan ribu ringgit. Lalu bapaknya bertanya, bagaimana kamu boleh bebas? Dia kata, ketika musuh yang menawan aku sedang tidur dengan nyenyak, mungkin tidur mereka tidur nyenyak dengan sebab keletihan, ataupun mereka tidur nyenyak dengan sebab mereka mabuk dan seumpamanya, wallahu alam. Yang jelasnya Allah Ta'ala timpakan kepada mereka tidur yang nyenyak. Ketika itu aku membebaskan diri daripada tawanan mereka, dan aku menghalau unta-unta yang mereka pergi tanpa mereka sedari, dan akhirnya aku sampai ke rumah dengan begini banyak harta. Berkat arahan Nabi SAW dan apa yang diamalkan. Daripada kisah itulah disebutkan kisah itu di dalam tafsiran ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ilmu yang kita nak tuntut, yang perlu ada kepadanya adab menuntut ilmu yang menyebabkan kita jadi insan yang bertakwa. Dan insan yang bertakwa itu Allah bagi kelebihan di dunia sebelum di akhirat. Macam mana nak jadi orang yang bertakwa? Yang pertama sekali, menjauhi larangan. Susah kita bila kita belajar, kita nak tinggalkan perkara yang terlarang. Kadang-kadang ibadat kita boleh jaga, sembahyang 5 waktu cukup, sembahyang sunat boleh dilakukan, Al-Quran boleh dibaca, tetapi meninggalkan yang terlarang begitu sukar. Imam Ghazali rahimahullah kata, meninggalkan yang terlarang jauh lebih sukar daripada melakukan perintah. Ramai di kalangan masyarakat dalam kampung kita boleh melakukan perintah Allah, sembahyang 5 waktu cukup, puasa bulan Ramadan cukup, tetapi meninggalkan yang terlarang tidak mampu ditinggalkan. Kalau yang perangai dia suka mengumpat, dia terus-menerus dalam keadaan mengumpat. Kalau perangai dia jenis sembang besar, puji diri sendiri, masuk bakul angkat sendiri, masuk lift tekan sendiri, dia jumpa orang dia puji diri dia sendiri. Imam Ghazali rahimahullah sebut dosa lidah ada 20. Salah satunya puji diri sendiri. Dosa lidah dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 8, dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 20. Kadang-kadang orang yang sama tak pernah meninggalkan sembahyang 5 waktu seumur hidup, tak pernah meninggalkan puasa bulan Ramadan seumur hidup, tak pernah meninggalkan zakat fitrah. Zakat fitrah tak pernah tinggal, RM7 yang murah. Zakat lain yang bayar tak ada duit, zakat negara tak negara, zakat pagi tak pernah benar, tapi zakat fitrah kita pakai pulang tak pernah tinggal. Hang siapa rajin ingat zakat fitrah? Murah, RM7, RM7.5. Zakat pagi tak tentu, 10 undi kelak sebundi, 100 undi kelak 10 undi, sekedar sebundi 100, 10 undi RM10. Ui, banyak, simpan setengah. Zakat dikeluarkan, sembahyang cukup, puasa cukup, tapi dalam masa yang sama orang yang sama masih berkelahi dengan jirannya, orang yang sama masih berlaku perkelahian suami isteri, anak masih derhaka kepada ibu bapa, sedangkan anak itu sembahyang cukup 5 waktu. Suami isteri berkelahi hari-hari, sedangkan suami tak tinggal sembahyang, isteri tak tinggal sembahyang. Jiran sama jiran ada masalah di tempat kerja dengan kawan-kawan, hutang kawan tak mau bayar, mengumpat. Kenapa? Kerana Imam Ghazali rahimahullah kata, menunaikan ibadat dengan meninggalkan maksiat dan mungkar, meninggalkan maksiat dan mungkar jauh lebih susah daripada melakukan ibadat. Ada orang dua-dua tak boleh, ibadat pun tak cukup, sembahyang pun tak cukup, minum ketum hari-hari, nombor ekor 3 detik minggu. Itu kelas lain.
jenis tak ada ibadat, semua benda haram aja pergi tawar benda buat, ibadat dia tak mau. Ada orang ibadat tak tinggal lengkap tapi maksiat tak boleh tinggal. Ada orang kampung pergi Mekah buat umrah, balik tinggal nombor ekor. Sembahyang Jumaat rajin, nombor ekor pun rajin. Sujud belakang Tok Imam, disik nombor ekor terjun belakang Tok Imam. Kenapa? Kerana meninggalkan maksiat jauh lebih sukar daripada melakukan ketaatan. Ada orang taat dia boleh buat tapi maksiat dia tinggal. Hasil pertama kita belajar adab menuntut ilmu untuk kita nak kawal diri kita dengan buat maksiat. Maksiat ada dua jenis, maksiat zahir, maksiat batin. Maksiat zahir ada berapa? Ada 7. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota yang zahir ni perlu jaga daripada maksiat. Barulah kita mengaji apa pun manfaat dia ada, keberkatan dia ada, asrar dia ada, rahsia dia ada, barakat dia ada, anwar cahaya dia ada. Asrarul ilmi wa anwaruhu wa barakatuhu la tata'atta illa lil muta'addibin. Rahsia ilmu, keberkatan ilmu, cahaya ilmu, kebaikan ilmu Allah bagi kepada orang yang beradab, dan adab itu datang setelah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau perintah tak tahu mana, larangan tak tinggal, adab jauh. Maka kita sedang belajar. Lepas kita belajar, nak kena jaga anggota yang zahir yang 7 daripada dosa maksiat, bermula daripada mata. Nak bagi dapat ilmu yang manfaat, mata kena jaga. Hari ini kita tak boleh jaga mata. Kita duduk sini insya-Allah boleh jaga. Sebab suasana persekitaran alhamdulillah, pakaian perempuan pun tutup aurat, lelaki pun tutup aurat. Tengok di luar nampak pun getah. Tapi kalau kita balik masuk pekan, kita naik kereta, bawa kereta, berhenti di traffic light kalau merah, tentu amoi lintas pakai mini skirt depan, lampu hijau tak nampak lagi. Lampu hijau naik depan, pala dua kali, tunggu ni. Amoi terlintas dulu, belakang tim baru sedang, oh lampu hijau lah. Mata payah jaga. Saya baca khutbah, saya kata kita buat taat baguslah, tapi kena jauhi maksiat. Telinga jangan dengar yang haram, mulut jangan cakap yang haram, anggota jangan buat yang haram. Mai seorang makmum, dia kata, ustaz kata telinga tak boleh dengar yang haram, mulut tu kasar-kasar boleh kawal lah. Tapi satu saya nak tanya, mata ni macam mana ustaz? Awak, saya duduk kuliah ni, bukan kuliah ni, rumah saya malam Jumaat jadi markas orang tengok gusti. Ketua yang tengok gusti tu imam kepala saya. Malam Jumaat tu imam menyebut, jom malam ni aku tengok gusti rumah. Ajak 4-5 orang main. Masa lelaki lawan lelaki tu dia kata boleh gagah dia kata, walaupun selang pendek. Tapi bila perempuan lawan perempuan, dia kata saya tak tahan, saya tak boleh tengok, saya malu sangat. Tapi saya buat macam mana, saya tahu rumah. Akhirnya bila perempuan lawan perempuan, saya pergi dapur, saya baca kopi bagi lama, dengan harapan habislah. Habis dah baca kopi begitu lama, mai metro tak habis lagi gambar terima dulu depan sini. Macam mana ustaz? Tu imam jadi kepala tengok gusti, esok nak baca ittaqullah atas mimbar. Baik. Kalau kita nak ilmu yang manfaat, mata nak kena jaga. Mata nak kena jaga. Handphone kalau kita ada, nak kena pilih gambar apa nak tengok dalam handphone. Depan orang boleh jadi alim kucing, belakang orang tak ada orang, macam-macam gambar dia boleh tengok. Dia kata tak ada siapa tahu pun. Hak tu memberi kesan kepada ibadat, memberi kesan kepada ilmu. TV lagi, tengok Quran satu ayat pun tak boleh. Tengok TV berjam-jam. Minustan 3 jam. Habis dah puasa macam baru 3 minit. Minustan 3 jam. Tak tengok Liga Mak Sepanyol, Doraemon lagi. Mata kita kalau duduk mengaji, pulang tengok TV berjam-jam, belah-belah jam, macam mana kita nak dapat cahaya ilmu? Tu tak
tak tengok orang lagi. Pergi pasar minggu nak beli kuih, tengok kuih 5 minit, tengok tuan kuih 15 minit. Hak mana hafal terbang habis, Quran terbang, hafal kepala, ingat ekor. Hafal ekor, ingat kepala. Baca Qulia cari lakum tak jumpa. Pasal mata tak boleh jaga. Ustaz nak mengajar kita kan nak merapu. Kata tak ada dah Ustaz. Tapi yang penting, mengaji apa pun maksiat kena jauhi. Bukan dekat dapat ilmu, kalau kita jauhi maksiat, dapat cahaya ilmu. Imam Syafi'i kata, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waki' tentang buruknya hafalan aku. Guru tu bagi tahu kepada aku, hendaklah kamu jauhi maksiat. Akhbarani syakautu ila Waki' su'al fa akhbarani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Guru bagi tahu kalau kamu nak hafalan yang baik, ilmu yang bermanfaat, jauhi maksiat. Dan guru aku bagi tahu kepada aku bahawa ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang duduk dalam derhaka kepada Allah. Dan cahaya ilmu bila kita dapat, cahaya ibadat bila kita dapat, cahaya zikir bila kita dapat, cahaya Quran bila kita dapat, dia akan mengawal kita daripada terjerumus kepada kesalahan. Dia akan membawa kita kepada jalan yang betul, yang akhirnya apabila kita pergi akhirat, Allah berfirman, yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari akhirat orang yang betul, sifat mereka yang jujur dan betul itu memberi manfaat kepada diri mereka. Yauma yas'a nuruhum, pada hari akhirat, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim, cahaya mereka bergerak di hadapan dan kanan mereka. Cahaya ilmu dan ibadat yang kita cari, yang kita amalkan, akan menjadi penyuluh ke jalan syurga di akhirat kelak. Jadi nombor satu, orang yang mengaji, jauhi maksiat. Mata nak kena kawal. TV tak saya tengok langsung. Tu dia, duduk sini tak apa, balik cuti. Gu dengan Tok. Tok, mana ni tengok gambar apa tu? Gambar hantu. Tok dengan cucu tengok gambar hantu, tak tahu Tok nak terkenci, nak terberak. Jambat tengah hulung pada rumah, duduk kampung. Cucu kata, Tok, tolong teman Zat, ni pukul 11 malam lah, awak nak terkencing. Buah yang besar, buah yang kecil. Tok kata, tak apa lah awak, takut hantu, tadi pun tengok gambar hantu. Tok pun keluar, pergi teman cucu dia. Malam esok Tok pula nak terberak, cucu tu pula teman. Pasal apa? Pasal dua-dua tengok gambar hantu. Akhirnya takut hantu. Gambar hantu tak payah tengok. Gambar-gambar yang tak ada manfaat tak saya tengok. Daripada kita tengok gambar yang tak ada manfaat, baik kita tengok ayat Quran, baik kita tengok hadis, baik kita tengok kitab, baik kita tidur. Tapi nak boleh sikap lagu tu payah. Ulama kata, kam min nadrah mana'at qira'at surah wa kam min aklah mana'at qiyam laylah. Berapa banyak orang yang silap pandang, pandangannya itu menghalang dia membaca Al-Quran walaupun satu surah yang pendek setiap hari, walaupun satu ayat Quran, walaupun satu huruf Quran. Berapa ramai di kalangan masyarakat kita sehari boleh tengok TV 10 jam, tetapi 10 hari belum tentu boleh tengok Quran satu huruf. Gambar dalam TV dia khatam sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang tahun, Quran setahun sekali pun tak baca. Kenapa? Karena pandangan dia kepada sesuatu yang lain menghalang mata daripada rasa nak tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kam min nadrah mana'at qira'at surah. Berapa banyak orang yang silap pandang menghalang dia daripada baca Quran. Kita pergi pasar minggu, kita pergi supermarket, kita tengok mak rempit yang melepak di supermarket. Mana-mana perempuan yang lintas semua dia kacau. Amuai dia kacau, Acong dia kacau, Amuai Kumari, Salma, Sa'diah, Normadiah, semua dia kacau. Kita tahan dia, kita tanya, hang cuba baca Quran Arabi. Kadang-kadang Quran tak erti baca, sembahyang pun tak erti, tak cukup, doa qunut tak hafal. Kerana mata yang aja buat benda haram, kebajikan dia tak buat. Kita yang belajar, kalau mata kita kalian tengok yang terlarang, payah nak masuk kebajikan. Jadi nombor satu yang kena jaga mata. Apa hasil daripada mata yang kita jaga? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat sesuatu yang terlarang,
kemudian yaghuddu basarah, kemudian dia memalingkan dan menundukkan pandangannya, abdalallahu lahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Allah akan ganti balik pemandangan yang dia tahan daripada melihat itu dengan keimanan yang dia rasa manis di dalam hatinya. Allah akan bagi kemanisan iman, hati yang tenang, kelazatan khusyuk dalam sembahyang, kelazatan dalam ilmu, kelazatan dalam ibadat, kelazatan dalam mendekatkan diri kepada Allah, kepada orang yang jaga matanya. Lelaki dan perempuan dituntut jaga mata dalam surah An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada orang beriman lelaki dan perempuan, tundukkan pandangan mata mereka. Hasil daripada kita jaga mata daripada melihat yang terlarang, Allah bagi kemanisan iman. Ada ulama dia kata, kalau kamu mahu menjaga mata daripada melihat yang haram, hari ini cabaran begitu banyak, terutama dalam handphone dalam poket kita. Handphone bila dipegang oleh seseorang, dia boleh tengok yang halal, dia boleh tengok yang haram dalam handphone dia. Depan orang dia boleh berlakon tengok ayat Quran, belakang orang dia boleh tengok sesuatu yang haram. Ulama kata kena dampingi orang-orang yang Allah berikan mata hati yang terang, yang dalam hati mereka masuk kebesaran Allah, menyebabkan zahir mereka buat taat tak buat maksiat. Dalam hadis kata, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin anzur ila 'idhami man 'asaitah. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, tapi perhati kepada kebesaran siapa kamu buat dosa. Jangan kamu lihat kepada ini dosa kecil, ini dosa kecil, tapi kamu lihat kepada siapa kamu buat dosa. Kamu buat dosa kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar. Bila kebesaran Allah masuk dalam hati kita, kita akan tak berani buat dosa. Kebesaran makhluk ada dalam hati, kebesaran Allah tak ada dalam hati, dia akan buat dosa. Depan orang dia boleh jadi baik, belakang dia tak baik. Ulama kata ketaatan dan ibadat ketika bersendirian jauh lebih baik daripada di khalayak ramai. Contoh ada apa? Zikir seorang-seorang, sembahyang sunat seorang-seorang, tahajud tengah malam seorang-seorang, jauh lebih baik daripada sembahyang qabliyah depan orang ramai. Kerana hak seorang-seorang itu semata berarti ikhlas. Depan orang kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang masuk riya dan sebagainya. Ibadatus sirri afdalu min ibadatil jahriyah. Ibadat ketika bersendirian lebih baik daripada ibadat di khalayak ramai dalam keadaan tertentu, bukan semua. Ada ibadat di khalayak ramai lebih baik, seperti sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat duduk sembahyang seorang-seorang dengan isteri di rumah 2 orang, jadi hak ramai itu lebih baik. Maksiat ketika di khalayak ramai jauh lebih buruk daripada maksiat ketika bersendirian. Orang tak puasa siang hari bulan Ramadan, dia pergi makan di kedai makan Cina depan tengah pekan lalu start, dia pergi kedai makan, order teh tarik, order nasi lemak, kedai Cina, makan di khalayak ramai dengan megah. Pasal apa? Aku tak puasa, tak siapa boleh tangkap. Bukan puasa mai bawa aku cabut. Dia buat dosa tak puasa, kemudian di hadapan orang ramai jauh lebih buruk daripada dia tak puasa seorang-seorang. Maksiat di hadapan orang lebih buruk daripada maksiat ketika bersendirian. Ibadat ketika bersendirian jauh lebih baik daripada ibadat depan orang. Kadang-kadang ada orang depan orang dia boleh buat baik, tapi ketika bersendirian dia terjerumus kepada maksiat. Bagaimana kita nak jaga supaya kita tak buat maksiat zahir dan batin ketika dia khalayak ramai, ketika bersendirian? Kena mengaji sampai masuk rasa takut kepada Allah, sampai dapat kebesaran Allah masuk dalam hati. Jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa kesalahan, tapi lihat kepada kebesaran siapa kamu buat dosa, kepada siapa kamu buat dosa. Jadi kita mengaji nak bagi masuk kebesaran Allah, di antara faktor utama nak kena jaga maksiat zahir dan batin, mata kita nak kena kawal. Banyak akan guna mata tengok ayat Quran, tengok hadis, tengok benda-benda yang bermanfaat. Jangan guna mata tengok gambar macam-macam. Beli seorang abang, dia baca tentang hiburan dulu, lepas tu dia baca tentang sukan, lepas tu dia baca tentang nombor ekor pun tengok dia. Kalau tak ada manfaat, jangan baca-baca seorang abang tengok gambar macam-macam. Ada orang dia jadi macam ketagih, tak baca seorang abang tak duduk tiap hari. Kalau dia beli seorang, dia mesti baca tentang artis barat lah, artis Bollywood lah apa, hati ni bercerai, hati ni bercinta, hati ni berkelahi. Habis tu macam kita tengok gambar kungfu, tak tengok betul last kali hero menang. Tengok gambar ustaz, last kali hero yang heroin menang. Biasanya tengok gambar lawan ni menang kat hero, jadi gambar Bukit Kepung, hero kalah lawan. Habislah masa tadi panjang. Nanti kita sambung.
Saya diberi masa dekat 6.30. Walaupun tak masuk tak jangan bimbang, kita akan khatam yauman ma pada masa yang akan datang tak terbilang. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi. Apa yang saya nak sebut, bila kita nak belajar bab kitab ta'lim muta'allim, asas utama walaupun kita baca tak habis ataupun sebahagian yang kita jumpa mulai hari ini, besok, lusa, dulu, kini dan selamanya, kena jauhi maksiat, kena jaga taat. Maka Allah akan bagi bukan dekat ilmu yang kita dapat daripada buku, tapi ilmu yang ilham yang tepat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Insyaallah kita sambung malam ini lepas insyaallah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.